Okey, kita dah masuk. Okey, baik. Alright, okey, baik. Okey. Alhamdulillah. Okey. Kita menunggu, kita tunggu kejap lebih kurang 3 minit. Sorry AJ. Supaya the traffic Yep. come in. Kita nak tengok respon sekejap Baik, no problem. Okey, dah masuk notify. Okey, tengah seorang live. Okey, 3 orang start masuk. Alright, welcome everyone. Welcome. Kita tunggu sekejap. Sorry guys, lambat because of some technical issues. Dan insyaAllah lagi 2 minit kita akan start. Antiknya AJ, ingatkan Sheila Hamzah tadi. Someone comment dekat page. Dia cakap cantiknya AJ, ingatkan Sheila Hamzah tadi. AJ tak dengar suara? Ya, saya sengaja mutekan suara saya. Okay, alright. Suara saya tersengih-sengih. Okay, baik. Berapa ramai sekarang ni dah muncul? 3 orang. Dah lebih 3 orang? Ya, betul. Lebih 3 orang. Okay, baik. Share link. Kita ada 4 orang live. So dia slowly lah. Okay, ada 2 likes dekat sini. Hello, okay, sebelum itu everyone, welcome. Selamat datang. Alright, selamat everyone, ikut serta dalam sharing kita hari ni. Yes. Tajuk yang sangat penting lah saya rasa. Dan memang kita menjemput bukan calang-calang orang sebenarnya. 6 orang live, 4 orang live. Okay, good. Hello, okay, kita daripada saudari Elena Razif. Hello, dia ucapkan hello. Beliau adalah merupakan timbalan koordinator untuk BNYV Kuala Lumpur lah. Jadi guys, sebelum kita start, okay, jangan risau. Sebelum kita start, saya minta kepada semua orang untuk share perkongsian kita pada malam ini. Sebab apa? Pada malam ini kita punya kupasan isu dan juga kita menjemput panel yang sudah lama berkecimpung dalam bidang kaunseling, khususnya bagi berkenaan dengan kesihatan mental. Okay, jadi itu kita akan kupas dan dan kita nak kongsikan ilmu ni kepada semua orang supaya semua orang tahu dan tidak terlepas kan, dan supaya orang yang perlu mendapatkan bantuan segera mendapatkan bantuan dan nasihat daripada sesi ini, insya-Allah. Okay. Dia slow tiba-tiba dia jadi ni. Okay. Alright, okay. Ada kesihatan supaya orang tahu dan tidak terlepas dan supaya okay. Sebelum itu saya nak mempromosilah BNYV Kuala Lumpur. Okay, singkatan daripada Barisan National Youth Volunteer Kuala Lumpur. Saya nak mempromosi kepada orang yang melihat live kita pada malam ini, untuk kalau siapa-siapa yang berminat untuk join volunteer di Kuala Lumpur untuk bersama-sama dengan anak muda beraktiviti. Kita ada pelbagai aktiviti, antaranya adalah, dan kita juga ada beberapa exco yang akan mengendalikan aktiviti-aktiviti. Dan sekarang ini kita sudah membuat pelbagai aktiviti
Antaranya adalah Let's Chat, dan sebelum ni adalah Bedah Buku di bawah Biro Pendidikan. Dan seterusnya adalah baru-baru ini kita dengan UMNO siswa Kuala Lumpur menghantar bantuan kepada siswa-siswa di IPTA, dan juga sebelum ni juga time bulan Ramadan hari tu kita ada menghantar bantuan ke PPR, orang-orang yang perlukan bantuan. Jadinya mereka yang rasa hujung minggu ni ingin terisi, ingin rasa untuk memberi, untuk berkhidmat, sesuailah BNYB Kuala Lumpur ini sebagai platform. Saya ucapkan selamat datang kepada Muhammad Rashidan bin Roslan yang merupakan ketua koordinator di Kelantan. Jadi siapa-siapa yang tengok video ni bukan sahaja di Kuala Lumpur, bahkan di seluruh negeri di Malaysia, kita mempunyai BNYV di setiap negeri. Okey, antaranya Kelantan, Kuala Lumpur, Pahang, Johor. Jadi untuk mereka bersama-sama untuk anda semua untuk bersama-sama untuk beraktiviti, okey. Even though it's a barisan nasional, tapi kita lebih kepada it's not a political, but kita lebih kepada kebajikan, kepada aktiviti anak-anak muda yang kita boleh sumbang. Mungkin kita tak nak masuk some NGO ke dan sebagainya, mungkin BNYV is a good platform. Jadi boleh join, dan kita akan bagi link nanti semasa live, kita akan bagi link untuk mereka berminat boleh berdaftar di link tersebut. InsyaAllah. Okay. Jadi tanpa membuang masa, okay, kita akan mulalah. Okay, saudara AJ, kita boleh mula? Dengar ke? Hello? Baik, boleh. Boleh. Alright, okay, terima kasih. Okay. Dengar. Teruskan. Dengar. Okay, alright. Sorry, slow sikit sebabnya saya dekat luar, kat Skincan. Okay. Oh ya. Okay, jadi okay, alright. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya ucapkan terima kasih kepada saudari Atikah Jani selaku tetamu jemputan khas kita pada malam ini, iaitu siri pertama Let's Chat. Okay, dan insyaAllah kita akan adakan siri seterus-terusnya. Kita akan bercerita mengenai pelbagai isu insyaAllah, tetapi siri pertama ni kita akan berbincang mengenai anak muda dan kesihatan mental. Jadi pada saya isu ini cukup penting untuk dikupas, untuk dibincang, kerana dalam masyarakat kita ini masih lagi tabu mengenai kesihatan mental, okey, dan pelbagai masalah. Jadi insyaAllah saudari Atikah Jani merupakan kaunselor yang sudah lama berkecimpung. Tak silap saya, saudari Atikah sudah 4 tahun menjadi seorang kaunselor sehingga sekarang, betul? Hello? Betul ke? Okey. Ni tahun kelima saya. 5 tahun. Okey, 5 tahun. Ini tahun kelima. Ini tahun kelima. Ini adalah tahun kelima. Ya. Jadinya beliau juga adalah merupakan seorang yang aktif memberikan kaunseling mengenai kesihatan mental khususnya kepada anak muda, dan kita hari ini berbincang mengenai anak muda. Okey, jadi anak muda terkesan dengan kesihatan mental dan sebagainya. Jadi memang kita nak kupas sebab mereka inilah yang golongan yang banyak terkesan dengan kesihatan mental, insya-Allah. Dan jangan risau, kita ada slide untuk para yang tengok sesi live ini. Kita akan bantu, dan kita juga ada video. Dan insyaAllah kita akan mula dengan video dulu ke saudara Atikah? Nak kita tunjuk video dulu ataupun macam mana? Video kemudian kita akan mulakan, saya akan start sharing terlebih dahulu. Okay, alright. Okay, alright. Jadinya tanpa membuang masa, saya menyerahkan kepada saudari Atikah untuk mengupas. Kita mainkan kemudian. Okay, alright. Okay, boleh. Okay, jadi tanpa membuang masa, saya menyerahkan kita punya sesi Let's Chat ini kepada saudari Atikah Jani untuk beliau menceritakan kenapa kesihatan mental ini perlu diberi perhatian, dan khususnya anak muda perlu menyedari bahawa bagaimana kesihatan mental mereka, bagaimana mereka untuk mendapatkan bantuan dan sebagainya. Okay. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan, insyaAllah, saya menyerahkan floor kepada saudari Atikah.
Baik. Terima kasih diucapkan kepada saudara Nabil. Yang pertama mengucapkan tahniah dan terima kasih syabas kepada pihak NGO BNYB KL di atas pengajuan program seumpama ini, kerana saya percaya bahawa hari perkataan ataupun cerita-cerita ataupun kisah-kisah apabila kita bercakap tentang kesihatan mental ini masih lagi tabu sebagaimana yang Cik Nabil katakan. Dan dalam masa yang sama hari ini seolah-olah semuanya mahu disenyapkan ataupun tidak mahu lagi dibicarakan di peringkat yang lebih besar. Tetapi saya percaya bahawa hari ini kita hampir menuju ke tahun 2021. Maknanya tahun pun dah 2020. Kita dah jauh lebih maju dari segi ekonomi, walaupun hari ini ada banyak isu-isu ekonomi, isu-isu epidemik, sosial dan sebagainya. Kita tidak seharusnya meninggalkan beberapa aspek penting di dalam pembentukan sebuah masyarakat ataupun ini antara isu yang seharusnya kita perbincangkan lebih dalam dan lebih lanjut. Terima kasih Datuk Usaha ini. Saya akan teruskan. Sebagaimana yang diperkenalkan tadi, nama saya Atika Jani. Saya lebih senang dikenali sebagai AJ. Dan hari ini sudah masuk ke tahun yang kelima saya bercakap secara publiknya di media-media sosial ataupun di ruangan-ruangan yang diberikan kepada saya untuk saya berkongsi tentang counselling, tentang psikologi, tentang kesihatan mental secara umumnya. Baik, hari ini kita nak bercakap mengenai topik anak muda dan kesihatan mental. Saya nak tanyakan Cik Nabil, peserta kita hari ini dah boleh, penonton hari ini dah boleh lihat slide saya yang ada pada hari ini? Okey, boleh. Tak ada masalah. Okey. Bismillah. Baik, terima kasih. Right. Baik, terima kasih. Baik, saya dah pun memperkenalkan diri saya dan pastinya hari ini saya bukan yang ingin bercakap terlalu dalam mengenai topik kesihatan mental. Tetapi walau bagaimanapun saya berharap hari ini kita dapat menjadikan sesi ini sebagai satu sesi untuk membuka minda menjadi lebih cakna dan supaya kita dapat menerima input baru dan apabila tamat sahaja pada hari ini semoga kita dapat menyampaikan juga mesej ini kepada lebih ramai orang di luar sana. Jadi tidak kira sama ada dengan cara anda nak berkongsi video ini ataupun anda nak sampaikan mesej Kita ada masalah teknikal, tiba-tiba lost. Kenapa? Kejap sorry, kita ada ni. Hello? Alright, okay. Kita live. Sorry, kita ada masalah teknikal. Okay, baik. Alright, sorry. Okay. Saya nak bertanya. It's okay, kita teruskan. Baik. Saya nak bertanya kepada hadirin hadirat sekalian yang menyaksikan sesi live pada hari ini, apa khabar kerana hari ini dalam kesibukan kita, di dalam cabaran dunia yang ada pada hari ini, agak sukar sebenarnya kita nak berjumpa dengan orang-orang, sama ada orang yang dekat di hati kita, orang yang mungkin kita sesekali kita berjumpa dan bertanya khabar dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita agak jarang sebenarnya nak bertanya apa khabar secara telus dan secara genuine, kan. Hari ini kita terlalu sibuk. Apabila kita cakap terlalu sibuk, dalam masa yang sama kita kadang-kadang hidup kita ini terbawa-bawa, kita tak boleh bezakan. Kita hidup di alam realiti atau kita hidup di alam virtual. Maknanya apabila kita bercakap tentang, kita berbual, kadang-kadang kita lebih banyak berbicara tentang apa yang berlaku di luar sana, di social media dan sebagainya. Ramai orang yang masuk ke dunia social media, contohnya hari ini kita sedang live menggunakan medium social media. Tetapi dalam masa yang sama, apakah kita sebenarnya lepas ni habis kita akan keluar dan kita akan hidup seperti biasa ataupun kita akan tetap tertinggal di sini. Jadi ini adalah persoalan yang kita nak kena fikirkan kerana mengapa saya mulakan tentang perbicaraan ini, kerana hari ini ramai orang yang terkesan dan impaknya begitu tinggi sekali dan memberi kesan kepada emosi dan juga kesihatan mereka,
kesihatan mental mereka secara umumnya. Baik, saya ingin teruskan. Apa khabar anda semua pada hari ini? Kita akan bercakap mengenai kesihatan mental, tetapi menjawab persoalan daripada Encik Nabil tadi, hari ini saya rasa sangat penting untuk saya berkongsi beberapa fakta dan beberapa angka agar informasi-informasi ini dapat anda cerna, dapat anda jadi jauh lebih cakna dan dapat anda kongsikan keluar sana. Pertubuhan Kesihatan Sedunia World Health Organization melaporkan bahawa 800,000 orang sedunia hakikatnya membunuh diri setiap tahun dengan purata satu kejadian bunuh diri setiap 40 saat. Jadi ini adalah angka yang sangat-sangat membimbangkan hakikatnya. Dan dilaporkan bahawa sebenarnya pada tahun 2020 akan berlaku peningkatan yang jauh lebih luar biasa. Dan pastinya ini adalah satu keadaan yang mana kita perlu untuk perhatikan dan juga perlu untuk melihat orang di sekeliling kita. Seterusnya, 20 penyebab utama, ini secara globalnya kejadian bunuh diri adalah antara 20 penyebab utama yang berlaku di dunia, dan kematian bunuh diri ini berlaku bagi semua peringkat umur. Dan namun begitu, menurut kajian hasil kajian kesihatan dan mobiliti kebangsaan National Health Mobility Malaysia Survey 2019 oleh Kementerian Kesihatan Malaysia melaporkan hampir 0.5 juta statistik warga Malaysia yang mengalami kemurungan. Jadi hari ini kalau kita dengar kat mana-mana saja orang kongsi di social media, orang berkongsi apabila kita berbual kan, dia cakap rasa depressed lah, aku depressed lah, I'm having depression. Dan berapa ramai orang yang dapat sebenarnya menyambut feedback, memberi feedback yang sesuai dan betul sebenarnya kepada mereka yang berkongsi apa yang mereka alami ini. Dan ini saya nak tunjukkan kepada semua, statistik mengikut negeri, prevalent tertinggi yang berlaku isu kemurungan ini, keadaan kemurungan ini adalah di negeri-negeri seperti berikut. Yang tertinggi Putrajaya, kemudian diikuti Negeri Sembilan, Perlis, Sabah dan Melaka. Dan mengikut kumpulan sosiodemografi jantina, yang pertama bagi lelaki 2.0% berbanding dengan wanita yang lebih tinggi iaitu 2.6%. Dan dari segi sosiodemografi di luar bandar adalah lebih tinggi berbanding mereka yang berada di bandar, 3.6% kepada 1.9%. Dan mereka yang berstatus berkahwin adalah mereka yang mengalami kemurungan puratanya yang lebih rendah berbanding mereka yang bujang dan juga mereka yang bercerai ataupun situasinya menjadi seorang balu. Dan yang terakhir sekali, mengikut kumpulan isi rumah pula, mereka dalam kategori B40 mengalami kemurungan yang puratanya lebih tinggi berbanding daripada kategori M40 dan seterusnya T20. Seterusnya hadirin dan hadirat sekalian. Dan menurut laporan ini juga dikatakan bahawa 2.3% rakyat Malaysia berusia 16 tahun ke atas dia mengalami isu kesihatan mental. Dan ini adalah epidemik yang tersembunyi sebenarnya. Kerana apa? 424,000 kanak-kanak ini sebenarnya mengalami kesihatan mental di Malaysia. Bila kita cakap pasal kanak-kanak adalah maknanya kategori mereka yang di bawah umur. Dan mengikut laporan juga, mereka yang berada di luar bandar sekali lagi kategorinya adalah jauh lebih tinggi, 88%. Kemudian perempuan, kanak-kanak perempuan dan juga umur di sekitar 10 hingga 15 tahun iaitu prevalent dia 9.5%. Sebenarnya kalau ingin saya bandingkan dengan laporan pada tahun 2017 yang dikeluarkan pada tahun 2018, dikatakan bahawa mereka dalam kategori umur yang sebenarnya berkaitan dengan usia yang selepas PMR nak menuju ke SPM ini yang sebenarnya lebih banyak kategori tertekan. Tetapi mengikut laporan yang terkini dikatakan bahawa mereka yang sudah bermula 10 tahun lagi dah mula mengalami dan melalui experience kemurungan ini. Jadi bayangkan, cuba anda bayangkan sendiri pada ketika anda berusia umur 10 tahun kan, darjah 5. Apa yang ada dalam fikiran anda pada ketika itu? Sudahkah anda mula tahu dan faham sebenarnya kemurungan itu apa? Saya percaya bahawa pada saat dan ketika kita dalam proses itu, kita sebenarnya tidak pernah pun mungkin mendengar perkataan kesihatan mental. Kita pun tak tahu pasal antara bantuan-bantuan sebenarnya yang ada. Ataupun kita tak faham dengan apa yang kita rasa. Tapi ini hakikatnya pada mengikut laporan yang terkini, ini adalah range usia yang dilaporkan. Seterusnya sekali lagi mereka yang dalam kategori B40 adalah kumpulan yang pastinya menerima impak yang besar apabila kita bercakap tentang kemurungan epidemik tersembunyi yang saya bicarakan sekarang. Apa antara penyumbang faktor kepada masalah ini? Yang pertama dikatakan bahawa 42.9% mereka ini mengalami masalah untuk berinteraksi dengan rakan sebaya.
Ini yang saya nak sentuh sebentar lagi. Kemudian 15.9% mereka mempunyai masalah tingkah laku, behavioral issues. Kemudian 8.3% mengalami masalah emosi dan terakhir sekali 2.3% mengalami masalah hyperaktif. Baik, kalau kita bercakap mengenai masalah interaksi dengan rakan sebaya ataupun antara poin-poin masalah lain yang disenaraikan, saya ingin bertanya kepada anda, apakah, persoalan yang saya nak cetuskan, apakah sebenarnya ini adalah impak setelah kelompok ataupun generasi ini yang dalam proses mereka membesar, ini adalah generasi yang sudah diberi pendedahan awal mengenai menggunakan gadget. Merupakan generasi awal yang sudah aktif menggunakan social media walaupun umur tak capai lagi tahap yang membolehkan mereka untuk menggunakan social media, membuat akaun sendiri. Ini adalah generasi yang dari kecil yang mereka into computer games dan sebagainya. Jadi adakah ini adalah impak, maknanya mereka hidup dalam dunia mereka itu yang saya sebutkan awal tadi, sehingga akhirnya mengakibatkan kesan mereka apabila masuk ke dalam realiti, masuk ke dunia sosial, mereka sukar untuk menyesuaikan diri. Maknanya sukar untuk berkomunikasi, sukar untuk nak berinteraksi, ataupun kalau ada konflik yang berlaku, mereka menghadapi keadaan yang sangat-sangat sukar untuk mengatasinya. Jadi ini adalah persoalan yang saya nak cetuskan kepada anda. Boleh juga beri feedback kepada saya, kita boleh bicarakan lebih lanjut mengenai hal ini. Dan saya juga nak kongsikan bahawa 10% peningkatan trend bagi prevalent idea bunuh diri berlaku di Malaysia sebenarnya, dan ianya jauh berbanding dengan 7.9% daripada laporan yang terdahulu yang dikeluarkan. Dan ini adalah yang ingin saya kongsikan juga. Sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, maknanya apabila berlaku saja pandemik impak menjadi ke Malaysia, sebenarnya usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan. Maknanya talian sokongan psikososial juga telah diwujudkan, telah diperkembangkan. Ia telah sedia ada, tapi telah jauh diperluaskan dan juga lebih ramai lagi volunteer turun padang dan membantu. Contohnya saya merupakan salah seorang daripada kaunselor volunteer yang turun padang membantu. Jadi calling for all counselor pada ketika itu, kita pun telah diberikan zon-zon untuk kita berkhidmat dan juga waktu-waktu yang diberikan. Sebab apa? Talian ini available 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Maknanya kita standby kalau kata kita dapat jadual untuk bertugas 10 malam hingga 2 pagi, 2 pagi sampai 6 pagi, kita harus bersedia dengan tanggungjawab dan amanah yang diberikan itu. Dan menurut laporan dan kenyataan daripada Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba pada September 2020, dikatakan bahawa 11,791 panggilan sudah diterima melalui talian psikososial, talian sokongan yang telah disediakan ini. Dan apa antara isu yang dibawakan adalah 50% daripada pemanggil diutarakan isu-isu yang memerlukan sokongan emosi counselling seperti tekanan, risau, putus harapan dan sebagainya. Dan hadirin sekalian, hakikatnya hari ini kita kena sedar bahawa tidak semua parut dapat kita lihat sebenarnya. Bukan semua luka sembuh. Kadang-kadang anda tak dapat melihat rasa sakit yang dirasakan seseorang kerana beberapa pertempuran terbesar akan diperjuangkan oleh seorang individu itu di dalam bilik senyap yang digelar sebagai jiwa anda sendiri. Baik, saya ingin meneruskan perkongsian saya untuk bercakap mengenai kesihatan mental, dan ada juga yang bertanya sama ada penting kita nak cegah ke penting kita nak rawat. Ramai orang akan cakap lah mencegah lebih baik daripada merawati. Tapi bagaimana kita nak cegah kalau kita tidak ada kesedaran dan kita tak faham pun sebenarnya apa itu kesihatan mental, bukan? Baik, ini saya kongsikan kepada semua. Saya akan beri takrifan, tapi selepas ini saya akan beri perkongsian yang ataupun analogi yang lebih mudah supaya semua lebih mudah faham. Sebab saya kira kalau saya letakkan definisi-definisi yang bersifat agak teoretikal ataupun teknikal sangat, saya risau balik daripada program ni nanti habis, ada yang kalau orang tanya sebenarnya kesihatan mental tu apa, mungkin tak dapat nak jawab. Tapi tak apa, saya bertanggungjawab untuk share terlebih dahulu secara teoretikalnya apa. Jadi menurut takrifan WHO sekali lagi, kesihatan ni, kalau nak faham pasal kesihatan ni, ianya adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, tubuh badan, mental, sosial, dan dia bukan tidak hanya ketiadaan penyakit semata-mata. Dan seterusnya, terdapat sebenarnya perbezaan dan jurang yang begitu besar di antara kesihatan mental dan penyakit mental. Okay? Seseorang individu yang normal mungkin tidak mempunyai kesihatan mental yang baik pada setiap masa. Maknanya bukan sepanjang masa saja kita sihat mental. Tapi akan ada waktu-waktu tertentu yang sebenarnya kita akan affected.
Tetapi walau bagaimanapun masih lagi kita akan berupaya untuk melakukan aktiviti seharian seperti biasa. Dan seterusnya, berlainan pula dengan mereka yang mempunyai penyakit mental di mana fungsi seharian akan terjejas. Baik, ini masa dan ketikanya untuk saya kongsikan analogi. Okey. Setakat ini Cik Nabil boleh lihat saya di kamera ataupun boleh lihat skrin saja. Ya. Setakat ni boleh saya lihat saudari Atika di skrin lah. Tak ada masalah, boleh. Kita boleh sambil kita mendengar. Boleh lihat dua-dua. Ya? Ya. Boleh. Kita maksudnya untuk video ke ataupun macam mana? Saudari? Baik. Okey, baik. Disebabkan saya nak tahu adakah hanya nampak skrin saja. Oh tak, nampak dua-dua. Saudari Atika dengan Boleh. dengan Boleh nampak saya berinteraksi supaya saya boleh yes, bertemu boleh. mata dengan penonton hari ini. Boleh. Slide nampak, speaker pun nampak, Mereka ada orang memang komen. boleh nampak saya. Yes, okay? Boleh. Yes. Alright. Teruskan, Saudari Atika. Sangat menarik, sangat Nampak dua-dua. Ya, nampak dua-dua, betul. Sangat menarik dan terlalu banyak informatif. Baik, terima kasih. Baik. Saya nak hello, minta maaf terputus sekejap. Okey, kita akan sambung semula sementara kita menunggu saudari. Okey, device not connected. Kejap Add to stream lagi sekali. Okey, dua-dua nampak. Alright, Chun. Terima kasih sebab komen. Okey, kejap kita sebab ada masalah teknikal. Okey, sekarang tak nampak dah. Okey, sekejap terputus. Tiba-tiba terputus. Sekejap Okey, baru sambung balik. sudah kembali. Okey, sudah kembali. Analogi yang saya nak berikan kadang-kadang akan ada waktu ketikanya tiba-tiba kita rasa macam sakit kepala atau kita rasa macam tegang otot kita dan sebagainya atau tiba rasa kejang kaki. Tapi walau bagaimanapun keadaan kita, sebenarnya kita sedar kita sebenarnya sihat. Tapi bila kita sakit kepala sikit tu atau kaki kita tiba-tiba rasa sengal-sengal, adakah itu kita panggil sebagai penyakit fizikal? Tidak, bukan? Kita hanya merasakan ketidakselesaan itu terjadi dan hanya memerlukan treatment yang tertentu yang agak mudah. Contohnya kita hanya berehat sebentar ataupun kalau kita rasa sengal-sengal mungkin kita nak kena sapu minyak angin dan sebagainya, kita akan rasa lebih baik selepas itu, betul atau tidak? Tetapi berbeza dengan keadaan penyakit fizikal yang mungkin kita mengalami kecederaan ataupun kesakitan bahagian tertentu yang mengakibatkan mungkin ada pendarahan yang berlaku, mungkin tiba-tiba gigi kita atau gusi kita yang luka pendarahan yang terlalu besar dan mengakibatkan kita jadi tidak dapat berfungsi secara normal. Maknanya kita nak makan pun kita tak boleh nak makan, terlalu sakit. Ataupun kalau ketika memandu tiba-tiba kita mengalami kecederaan pada bahagian mata dan kita tak boleh memandu lagi. Kita akan terbabas dan sebagainya kan. Jadi itu adalah keadaan penyakit fizikal yang dialami oleh seorang individu. Jadi apa yang cuba saya katakan, ini adalah sebuah bentuk analogi yang mudah untuk anda faham. Kalau anda nak aplikasikan apabila kita bercakap mengenai kesihatan mental, ini adalah perkara yang sama juga. Maknanya kalau orang tanya sakit mental ataupun bukan penyakit mental semata-mata, kalau kita rasa kesihatan mental kita terjejas ni, kita boleh sihat ke, kita okey ke sebenarnya? Jawapannya pastinya sama. Pasti anda akan okey dan boleh okey, bergantung kepada apa kaedah rawatan yang perlu anda ambil ataupun yang perlu anda lakukan in order for you to feel better atau feel okay again. So apabila saya nak bagi anda faham lebih lanjut lagi, contoh keadaan kesihatan mental kita yang tiba-tiba terjejas, mungkin pada ketika itu berlaku satu keadaan di environment anda yang mengakibatkan anda rasa begitu tertekan dan anxious dan kadang-kadang rasa macam sesak nafas, tetapi hanya dengan anda perlu lebih bertenang, relax sekejap, tarik nafas dan hembus dan beri masa pada diri anda, anda akan recover balik. Maknanya walaupun ketika tertentu yang anda rasa macam rasa runsing ataupun rasa macam anxious tu kan, tapi anda masih lagi boleh beraktiviti seperti biasa, berfungsi dengan baik. Berbanding dengan apabila seorang individu itu mengalami isu penyakit mental, ianya mungkin adalah jauh lebih serius dan kronik keadaannya. Mungkin kalau biasanya anda mungkin hanya akan panik seperti panik biasa saja, tapi kalau panik attack ataupun panik disorder yang dialami seorang individu itu mengakibatkan gangguan pernafasan yang agak serius yang mengakibatkan dia sampai rasa macam apa jadi kat saya ni, saya dah tak boleh function dan ni, saya dah tak boleh ini rasa nak collapse dan sebagainya.
Jadi ini adalah situasi kesihatan mental, situasi penyakit mental yang saya harap para penonton yang ada pada hari ini dapat memahaminya dan tidak menggunakan lagi terminologi ini secara longgar dan secara salah. Kerana hari ini kita perlu berhati-hati dalam menggunakan perkataan-perkataan atau bahasa-bahasa ini kerana lebih banyak lagi orang kat luar sana yang dia tidak ada kesedaran dan tidak ada kefahaman ini. Jadi kalau kita kerap ataupun terus-terusan menggunakan menggunakan perkataan-perkataan ini dengan membawa pemaknaan yang silap, maka proses ketidaksedaran itu, maknanya pengetahuan yang silap itu akan berterusan dan berpanjangan dan masih lagi akan kekal dalam kelompok masyarakat kita pada hari ini. Yang mana itu kita nak ubah. Itu yang perlu kita lakukan sesuatu dan menjadi tanggungjawab semua. Yang saya katakan tadi, ini adalah masa ketika dan terbaik untuk anda sebar-sebarkan dan sampaikan. Baik, saya ingin teruskan. Secara umumnya, kesihatan mental ini dia menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seorang individu, atau dalam bahasa Inggerisnya ialah well-being seseorang kan. Jadi dia gambarkan cara fikir ataupun emosi seseorang. Saya dalam kelompok saya, keluarga ataupun rakan-rakan ataupun di tempat kerja contohnya, saya telah membiasakan untuk menggunakan terminologi ini dan kadang-kadang ada contoh perkataan yang mereka guna, alamak saya tak boleh lah, saya OCD, contoh kan. So, saya akan cuba memberi gambaran sebenarnya kalau OCD ni bagaimana sebenarnya simptom ataupun bagaimana keadaan individu kalau mereka betul-betul mengalami situasi ataupun condition OCD. Sebab kita tak boleh, sekali lagi saya kata, tak boleh guna suka-suka hati kita kan di mana-mana tempat pada waktu ketika yang kita rasa nak bergurau pun kita guna term tu kan. Jadi sama juga kadang-kadang bila dalam pergaulan sosial saya tiba-tiba kan kalau saya kata alamak saya rasa tak berapa center sangat hari ni kan. Mungkin contoh patutnya kalau kita ikut Waze kita dah kena belok dah kanan tapi macam tak boleh nak fokus kan, macam tiba-tiba jalan terus terbabas daripada jalan yang kita patut belok kanan tu. So kita akan gunakan, saya akan biasakan pada kawan-kawan saya, hari ni otak tak berapa nak center. So mula-mula mereka tak faham tapi bila saya jelaskan apa maksud tak center itu, mungkin kadang-kadang because of keadaan emosi saya yang tak stabil pada ketika itu ataupun pemikiran saya yang menerawang. Jadi akhirnya mereka pun dah biasa gunakan terminologi itu. Jadi instead of mereka kata, ya aku rasa aku bodoh lah hari ni, contoh saya gunakan perkataan tersebut, ataupun aku rasa macam aku teruk lah, mereka mengubah bahasa tersebut dengan menggunakan perkataan rasa tak center hari ni. Jadi dia jadi terbiasa. Jadi bila diguna perkataan tu, saya guna perkataan itu, kita sama-sama dah boleh faham dah apa yang cuba kita maksudkan. Baik, kerana ini penting supaya akan ada waktu ketika tiba-tiba kalau kawan kita datang kepada kita dah rasa bila dia kata perkataan aku rasa macam tak okey sangat hari ni atau aku rasa tak center, itu adalah momen terbaik ataupun ruang terbaik sebenarnya kita untuk hulurkan bantuan kita dengan bertanya what's wrong, what happened. Kerana kadang-kadang kita tak perasan QQ ini. Ada setengah orang dia sedang mengalami satu keadaan yang dia tak tahu nak explain macam mana. Sedangkan sebenarnya keadaan yang dia alami itu adalah mungkin dia sedang mengalami anxiety ataupun dia sedang mengalami keadaan-keadaan gangguan yang lain. Tetapi dia tak tahu nak gunakan terminologi apa sebab dia pun tak tahu apa yang dia tak tahu, betul? Jadi kalau hanya dia menggunakan QQ simple ini sebagai contoh, aku rasa tak okey lah, macam something wrong somewhere atau aku rasa tak center tadi tu kan. Itu adalah momen terbaik untuk kita sebenarnya pause sebentar dan kita cuba bertanya dan mungkin kita boleh refer atau bantu mereka kepada tempat-tempat yang seharusnya mereka mendapatkan bantuan. Kadang-kadang momen itu je sebenarnya dia tidak rasa okey, maknanya bergantung kepada keadaan, bergantung pada environment, bergantung kepada emosi ketika itu dan dia tidak kekal hakikatnya. Dan emosi kita bukanlah definisi kepada diri kita. Baik, seterusnya, tiada istilah rasmi atau satu definisi yang tepat berkenaan dengan kesihatan mental. Sebab kesihatan mental ni sebenarnya adalah satu keadaan yang structure. Maknanya keadaan well-being, keadaan yang kita rasa macam okay, fine kan. Di mana seorang individu itu dia sedar tentang keupayaan diri. Maknanya dia tahu apa dia boleh buat, apa dia mampu buat. Kemudian dia dapat kendalikan tekanan dengan baik. Sebab akan ada waktu-waktu ketika yang tiba-tiba tekanan datang. Tekanan terjadi mungkin berlaku situasi tertentu. Mungkin tiba-tiba kita dimarah oleh majikan ataupun contoh ada situasi tiba-tiba kita meletakkan jangkaan yang tinggi terhadap keputusan peperiksaan yang kita nak dapat tapi alamak rupanya tak. Ataupun mungkin besok nak exam tapi kita tak ready lagi. So kita tak dapat nak kawal tekanan yang baik. Sekiranya seorang individu itu tidak mempunyai tahap kesihatan mental yang optimum. Baik, yang pertama tadi keupayaan diri, dia dapat sedar, kemudian dia dapat kendali tekanan dengan baik, seterusnya dapat bekerja dengan produktif. Maknanya kalau dia buat sesuatu tu dia dapat selesaikan dan siap kan. Dan bukan hanya saja contoh dia duduk di hadapan komputer dia tengok saja, berjam-jam tidak dapat bergerak.
ini adalah situasi benar sebenarnya saya kongsikan, memang berlaku. Ada seorang individu yang dia blank. Dia bukan lagi yang saya cakap tak center tu kan, dia memang blank. Jadi itu adalah keadaan di mana sebenarnya dia memerlukan bantuan. Dan terakhir sekali mereka mampu menyumbang kepada masyarakat. Maknanya mereka bukan sahaja hidup di dalam dunia mereka, tetapi mereka juga berpartisipasi secara aktif dengan orang lain, dengan kelompok sosial. Baik, seterusnya, kesihatan mental ini merupakan asas kepada sejahtera, menjadi sejahtera dan juga berfungsi dengan baik, functional individu. Yang mana kesejahteraan individu dan kemampuan masyarakat ni berfungsi secara efektif. Dia kenalah berfungsi secara efektif. Maknanya bukannya dia join kelompok sosial tapi dia macam seakan-akan tidak wujud di situ. Baik. Ramai yang suka bertanyakan mengenai macam mana saya nak tahu saya ni sihat mental ke, sebenarnya saya ada penyakit mental ke, ataupun saya tak sihat ke dan sebagainya. Hakikatnya macam saya katakan tadi, amat suka sebenarnya untuk kita nak definisikan, amat suka sebenarnya untuk kita tengok observe orang ni dan kita terus cakap tak sihat ni. Sebab kadang-kadang sebenarnya individu yang tampak normal luarannya, yang dia gelak-gelak sama dengan kita, dia pun main bola dengan kita, tapi sebenarnya kita tak tahu apa yang sedang mereka dah alami di dalam, apa yang sedang mereka fikirkan, apakah emosi yang sedang mereka pendam. Saya nak bertanya pada anda semua, apa yang anda lihat di dalam skrin sekarang yang saya tunjukkan ni? Anda nampak skrin putih, skrin kosong kan? Tapi sebenarnya ini adalah bukan skrin kosong semata-mata. Sebenarnya ini adalah sebuah skrin yang menampakkan dua warna putih yang berbeza. Kalau anda perasan, ada satu garisan tengah yang memisahkan ni. Ini ada warna putih yang sangat terang dan ini ada warna putih yang berlainan. Sebenarnya kalau anda lihat ni, anda rasa macam nampak macam putih je, macam tak ada beza, macam kosong sama je. Sebenarnya beginilah analogi yang saya nak bagi anda faham berkenaan dengan kesihatan mental atau penyakit mental. Maknanya well-being seseorang itu apabila ianya affected, beginilah keadaannya. Kita sebenarnya tak mampu lihat dengan mata kasar. Melainkan kalau individu tersebut dia datang kepada kita ataupun bagaimana tiba-tiba kita lihat dan kita bertanya, sekiranya kita discover ada something from somewhere, kita bertanya out of concern, bukan kita kerana kita sibuk nak membawang dan sebagainya, kita tanya betul-betul genuine. Sebab kadang-kadang individu yang sedang rasa tidak nyaman dengan keadaan dan situasi dirinya ni, dia sebenarnya dalam keadaan yang juga sedang menutup diri dia, maknanya dia tak buka, dia tidak open up. Jadi kalau dia dah dalam keadaan gitu, kita pula datang dalam keadaan yang membuatkan dia rasa intimidated, of course dia akan lebih shut down, of course dia akan lebih tutup dan dia tak nak share dan tak nak open up. Ini sebenarnya berlaku di mana-mana saja pada hari ini. Kerana apa? Sekali lagi saya katakan, kerana tidak ada kesedaran, tidak ada pengetahuan. Sama ada daripada individu yang mengalami isu tersebut dan juga individu yang berhadapan dengan individu yang ada masalah kesihatan mental ini. Jadi kalau dah dua-dua tak tahu, dua-dua tak faham, jadi nak kembali pun kadang-kadang kita tak tahu macam mana. Baik, seterusnya ini yang saya kongsikan. Hakikatnya tak ada satu individu pun yang mempunyai semua ciri-ciri kesihatan mental yang sempurna, yang baik pada setiap masa. 0% telur ayam bagi mereka yang mempunyai tahap kesihatan mental sempurna. Tak ada. Tidak ada. Kerana segala-galanya apabila kita cakap tentang kesihatan mental ini, ianya sangat terkait rapat dengan faktor individu tersebut. Maknanya mungkin tahap bagaimana dia, tahap resilience dia, tahap dia keupayaan mengendali isu dalam hidup, ataupun latar belakang pendidikannya, atau mungkin faktor ekonomi ataupun financial individu tersebut pada satu ketika itu. Kemudian seterusnya adalah bergantung juga pada faktor sosial. Kalau sekiranya mereka ini berada dalam kelompok sosial yang very supportive, mungkin mereka akan sentiasa terikut-ikut dan terbawa-bawa juga positif. Tapi kalau mereka berada dalam mungkin toxic relationship ataupun toxic environment, negatif vibe yang dia ada, mungkin dia akan terbawa-bawa dan dia akan terganggu kesihatan mental mereka ini. Dan seterusnya persekitaran mainkan peranan, macam saya katakan tadi. Mungkin kadang-kadang individu itu berada dalam persekitaran, mungkin tempat baru, mungkin baru berpindah sekolah atau baru berpindah ke tempat kerja yang baru. Jadi dia perlu membuat self-adjustment terlebih dahulu, betul atau tidak. Jadi apabila mereka dah selesai adjustment itu, baru mereka akan dapat move forward dan mungkin tahap kesihatan mereka akan lebih improve dan jauh lebih baik. Dan yang terakhir sekali adalah faktor biological. Ada setengah individu yang kerana faktor genetik, maknanya di-inherit daripada orang tuanya dan mengakibatkan dia mempunyai trait-trait tertentu yang akan bagi impak kepada tahap kesihatan mentalnya secara keseluruhannya. Baik, seterusnya. Tidak seperti masalah kesihatan mental.
yang mana tahap mental seseorang itu menyebabkan fungsi seharian individu itu terjejas, sama ada dari segi sosial ataupun pekerjaan, rawatan memang diperlukan. Semacam saya cakap tadi, berkenaan dengan functional. Kalau nak bagi mudah bagi anda faham, contohnya kalau dia mengalami isu kesihatan mental yang biasa, maknanya tiba-tiba emosi dia terganggu ataupun tiba-tiba keadaan ada isu berlaku dalam keluarga ataupun di tempat kerja. So dia punya kesihatan mental tu terjejas dan hanya ambil momen tertentu saja dia boleh recover. However, bagi mereka yang mengalami penyakit mental, mereka ini akan mula menjadi dysfunction. Contoh, isu kesihatan mental, kita rasa takut atau kita rasa panik dan cemas sebab kita masuk ke tempat baru. Tapi apa yang berlaku adalah kita masih lagi boleh berfungsi seperti biasa berbanding dengan individu yang ada penyakit mental ataupun mereka tidak sihat secara mental mereka itu. Apa yang berlaku, mereka tidak dapat berfungsi secara normal. Maknanya sama ada dia tidak tidur langsung atau dia tidur sepanjang hari, contoh. Ataupun mereka ini makan tidak henti-henti, walaupun mereka tidak lapar, dia makan dan terus makan, ataupun langsung tak makan. Ataupun mungkin nak buat kerja, dia tak mampu nak menyiapkan satu kerja. Maknanya walaupun dia selalu buat satu benda tu mudah untuk dia suka buat, tapi mungkin dah tak rasa lagi nak buat. Yang mana mereka kalau mereka cuba paksa pun, tapi mereka tak enjoy the process, mereka tak enjoy the day. So ini adalah situasi yang mana saya percaya ramai individu sebenarnya dia mengalami keadaan ini, tetapi dia tidak sedar apakah keadaan dia yang sebenarnya sedang dialami pada ketika itu. Baik, ini adalah antara gejala-gejala yang boleh diperhatikan. Ya. Baik, kita lihat ada 3 bentuk gejala yang kita boleh lihat dari segi fisiologi. Maknanya contoh apabila seorang individu itu dia terjejas dari segi fisiologi dia, mungkin dia berpeluh-peluh ataupun tiba-tiba dia sering rasa macam cramp ataupun strain dekat bahagian neck contohnya kan. So fisiologi dia got affected kerana kesihatan mental mereka terjejas. Mungkin mereka terlalu cemas dan sebagainya. Seterusnya dari segi tingkah laku. Mungkin tiba-tiba mereka ini menjadi seorang yang pemarah. Mereka ini mungkin tiba-tiba tak pernah jadi violent, tapi tiba-tiba dia rasa macam dia kasar saja. Atau kalau drive tu kan dia macam dia rem saja laju-laju dekat atas jalan tu kan. Ataupun dia marah dengan pasangan dia, mungkin dia hentak begitu kuat-kuat dan sebagainya. Contoh, tu dari segi tingkah laku kita dapat perhatikan. Kita tahu sebenarnya individu tu bukan begitu. Bukan sifatnya secara nature-nya mereka begitu. Jadi bila mula dia ditampilkan gejala tingkah laku yang lain daripada lain, ini adalah momen yang terbaik untuk individu yang mengalami hal ini untuk you have to do something about it. Just take a moment sebentar dan cuba reflect sebenarnya apa yang sedang anda lalui, apa yang sedang anda rasai. Dan terakhir sekali adalah secara psikologi. So macam yang saya katakan tadi, mungkin secara tiba-tiba, secara psikologi mereka ini tiba-tiba rasa gemuruh yang tidak terkawal ataupun dia rasa emosi-emosi yang tidak balance ni dan akhirnya memberi kesan kepada tingkah laku mereka atau fisiologi mereka juga. Jadi ini adalah sebenarnya gejala-gejala yang saling berkait dan dia tidak semestinya hanya satu-satu saja ciri-ciri gejala saja kita lihat. Jadi ini adalah situasi yang terjadi. Dia kadang-kadang contoh tiba-tiba kita nampak ada orang tu tiba-tiba dia menghempas kotak atau file-file, contoh nampak macam alamak, kita pun terus shock, dia kata ini tak sihat mental ni, tahap kesihatan mental ni rendah ni, terus judge kan. Tapi hakikatnya sebenarnya bila kita bercakap dengan dia, mungkin sebenarnya dia terhempas kotak tu, dia bukan sengaja. Jadi kadang-kadang kita perlu selidik terlebih dahulu supaya kita tidak salah faham dan kita tidak terus jatuh judge orang hanya begitu saja. Alright, mencegah atau merawat. Baik, bercakap tentang rawatan, macam saya katakan tadi, tiada rawatan ubatan diperlukan untuk isu kesihatan mental yang terjejas. Macam saya katakan, tiba-tiba pada waktu ketika itu, anda tiba-tiba rasa tertekan kan, terlalu banyak kerja, rasa alamak saya nak kena kejar deadline kan. Jadi tak ada ubat sebenarnya yang kita boleh nak prescribe kepada anda. Dan keadaan seterusnya adalah pencegahan yang mana boleh dilakukan adalah dengan memperbaiki strategi bagaimana anda cope dengan masalah, bagaimana anda menangani masalah. Sebab kalau kita bercakap tentang masalah, kita bercakap tentang isu, ada setengah orang dia suka cakap, saya okey, saya tak ada masalah, saya okey, I'm fine. Tapi saya masih teringat kata-kata Profesor Psikologi saya, arwah Profesor Suradi Salim, di tahun pertama kami di dalam kuliah counselling psikologi pada ketika itu, bila kita ajukan pasal macam mana kalau klien kita kata, saya okey, saya tak ada masalah. Dia kata individu yang mengatakan perkataan itu sebenarnya mereka memang mempunyai masalah. Sebab kita adalah manusia biasa. Setiap hari proses kita akan lalui pelbagai perkara macam-macam. Hari-hari adalah proses pembelajaran. Hari-hari kita akan melalui proses berpengalaman. Jadi kita pasti akan mengalami sesuatu. Dan
kadang-kadang isu atau masalah ini tidak semestinya dia kalau dia besar saja barulah dia bermasalah pada kita. Kadang-kadang ada small situation yang sebenarnya kalau kita ignore, kalau kita tend to hilang atau lari dari masalah tanpa kita sedar, kita sebenarnya sedang build up masalah-masalah kecil atau isu kecil itu hingga akhirnya akan menjadi besar. Ini adalah perkara yang ramai orang yang dia tidak berhati-hati dalam menangani sebarang masalah yang dihadapi. Kita perlu sebenarnya face our problem instead of kita lari, kerana dia pasti akan mengikut kita, mengejar kita di belakang tanpa kita sedari. Dan seterusnya, kita perlu mengukuhkan sokongan sosial. Kadang-kadang kita tend to shut down ataupun kita tutup pintu-pintu yang ruang-ruang diri yang kita ada supaya orang tidak tahu yang kita ada masalah sebab kita malu nak mengaku masalah, contohnya, atau kita ego, in denial. Hakikatnya sebenarnya kita ada je orang dekat sekeliling kita, kita ada kawan kita ada member yang selalu ajak kita lepak, ataupun kita ada kawan yang sering keluar lunch hour dengan kita, ataupun ada kawan yang bila kita buat assignment kan, group assignment ni dia lah yang selalu akan cari kita dulu nombor 1 atau ajak kita join group tu. Ataupun ada kawan-kawan yang bila anda tak muncul dalam online classes di kuliah anda, tiba-tiba dia ni DM dan PM tepi, dia kata kat mana tu, okey tak tu. Kadang-kadang simple gesture macam ni kita tend untuk tak hargai, apatah lagi ketika kita sedang diganggu oleh emosi. So kita tend to tak nampak benda-benda yang terjadi di sekeliling kita. Pada ketika itu kita hanya fikirkan tentang diri kita dan keadaan kita saja. Jadi kita mula rasa orang tak faham aku, tak ada orang kisah pasal aku, keluarga aku tak sayang aku, contoh. Atau kita akan mula tweet di media-media sosial sebagainya, tak ada orang nak kawan dengan aku. Bila umur dah makin meningkat dewasa, semua orang sibuk, semua orang selfish, pentingkan diri dan sebagainya kan. Hakikatnya kita tidak ambil ruang waktu pun untuk berhenti sejenak dan reflect. Apa sebenarnya keadaan yang sedang kita alami pada ketika itu? Siapa yang ada bersama dengan kita? Dan hakikatnya, kalaupun kita tidak mempunyai sokongan sosial seperti ini, tidak berarti kita tidak dapat meneruskan kehidupan kita secara normal dan biasanya. Sekiranya anda sudah kuat untuk menjalani kehidupan ini sendiri, walaupun anda berjalan seorang diri, anda rasa it's okay, tak apa. Kalau dah kuat, it's fine. Tapi for those yang dirasa masih fragile, masih lagi memerlukan sokongan dan kekuatan ini, adalah jauh lebih baik sekiranya anda memberi ruang dan peluang kepada persekitaran anda. Kerana kadang-kadang mungkin ada strangers yang kita tak pernah cuba bertegur sapa di dalam kuliah kita, tapi sebenarnya ni adalah kawan-kawan yang ada potensi untuk menjadi seorang kawan yang baik, contoh. Jadi bila ada sumber kekuatan ini, sebenarnya kita dapat pecahkan portion nak cari sumber source of power tu kepada lebih ramai orang. Kalau kita bertahan kuat seorang diri, kita mungkin kena struggle atau bertahan daya kuat 100% energi kita kena bagi. Tapi kalau kita dapat share, beri ruang, mungkin 25% kita dapat sokongan daripada keluarga, 25% pula daripada pasangan kita, atau 25% daripada rakan sekerja kita, 25% daripada anak-anak kita, contoh. Maka anda akan rasa lebih ringan dan dalam menghadapi bebanan kehidupan. Right? Dan seterusnya, amalkan gaya hidup sihat. Ramai orang hari ini mencari escape keluar daripada permasalahan dengan mula mengambil bahan-bahan terlarang, contohnya, atau mereka mula menjadi addict terhadap satu-satu benda. Contohnya mungkin addict untuk menonton video-video yang tidak sepatutnya mereka tonton, keep on menonton dan sampai mereka ketagihan dan tak boleh berhenti dan tak boleh kalau tak tonton sehari, contoh. Ataupun mula mengambil minuman keras yang akhirnya akan memberi impak kepada emotional stability ataupun kewarasan akal fikiran. Dan kita lihat bagaimana pada tahun ini contohnya berapa banyak kes pemandu yang mabuk, yang melanggar sehingga mengakibatkan kematian di atas jalan raya. Itu berlaku adalah antara faktornya adalah kerana sekarang ialah a tough time for everyone. Kerana sekarang adalah situasi global pandemic, Malaysia tak ketinggalan daripada mengalami situasi itu. Jadi pada individu yang dia tidak dapat, tidak mencari bantuan ataupun dia mencari escape dengan mengambil minuman keras sebagai contoh, jadi impak dia, itulah dia. It turned out to be very ugly. Dan kesan dia macam saya katakan, dia tidak hanya beri kesan pada diri dia saja, tapi dia beri kesan kepada mungkin keluarganya yang ditinggalkan, ataupun dia bagi impak kepada mangsa yang mengalami kemalangan dan juga ada yang sampai mengambil nyawa mereka. Jadi impak dia, it's never just about us, So kita kena faham bahawa kita hidup di dalam kelompok masyarakat, kita hidup dalam kelompok sosial dan kita tidak berseorangan. Kerana itulah pentingnya yang saya katakan tadi, untuk selain daripada kita nak dapatkan sokongan secara sosial itu, kita juga harus sedar bahawa
sekiranya kita melakukan sesuatu perbuatan, kesannya bukan hanya pada diri kita sahaja, tetapi kesannya boleh jadi pada ramai orang. Okay? Seterusnya, bagaimana kesihatan mental ni dapat ditangani? Baik, ini ingin saya kongsikan bahawa yang permulaan yang paling utama adalah sebenarnya self-awareness ataupun kesedaran diri terlebih dahulu. Macam saya katakan tadi, ada orang yang tidak tahu apa yang tidak tahu. Jadi kalau kita tahu langsung apa keadaan dia, apa yang dia rasa, apa sebenarnya yang ideation yang dia ada, yang dia nak harm diri dia ni, it's actually wrong and shouldn't be that way. Kalau tak ada kesedaran tu, maka tidak ada yang mampu menghentikan diri dia, apatah lagi diri dia sendiri kan. Dan seterusnya, setelah kita berbagi kesedaran ini, barulah boleh akan datang situasi di mana kita akan mula boleh educate others atau educate diri kita sendiri. Jadi contohnya, saya dah tahu dah, kalau saya cemas saja, kalau saya tiba-tiba ada rasa anxiety saja, ada panic attack, what can I do? Maknanya saya realise, oh ni bukan maknanya saya tengah mengalami gegaran otak ke apa sebagainya, contoh kan. Tapi sebenarnya saya sudah alami adalah panic attack. So apa yang saya boleh buat adalah saya boleh bertenang. Saya boleh practice breathing teknik yang betul. Nampak? Jadi tindakan ni seterusnya akan membantu dia sampai dia merasa lega dan jauh lebih baik. Ini dapat menangani keadaan dia dengan baik. Baik, seterusnya. Sebenarnya salah satu lagi solusi dia adalah dengan Let's Talk. Let's Talk ni sebenarnya adalah branding daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, yang mana usaha Kementerian Kesihatan Malaysia di dalam mempromosikan tentang kesihatan mental di seluruh tanah air. Dan TALK ni sebenarnya membawa maksud yang pertama, tell someone you trust about your problems. Kalau mungkin anda belum lagi ada keberanian untuk berjumpa dengan pakar, untuk berjumpa dengan kaunselor dan sebagainya, it's okay untuk go and talk to someone yang you trust first. It can be your family, your parents, your mom, ataupun boleh jadi your friend, your sister contohnya. Dan walaupun anda tak berani ataupun tidak sedia untuk berkongsi segala-galanya, kongsikan apa yang anda rasa pada ketika itu pun dah sebenarnya cukup bantu. Contoh, tiba-tiba anda rasa, saya rasa macam takut-takut sikit, saya rasa macam ada orang follow saya kat belakang, saya macam kadang-kadang dengar suara, contoh. Kalau anda dapat kongsikan benda itu, sekurang-kurangnya anda tahu yang anda sebenarnya tidak bersendirian. Supaya ada yang dapat membenturkan anda, tak, it's okay, it's fine, never mind, I'm here. Saya ada dengan awak ni, contoh. Okay, situasi yang kedua adalah ask for help. So tadi you hanya tell saja kan, mungkin macam tadi saya katakan contoh, rasa tak center lah otak hari ni contoh kan. Maknanya apa? Rasa tak begitu stabil kan pemikiran. Kedua, ask for help. Maknanya kalau dah sampai dalam masa 7 hari seminggu, saya rasa 5 ke 6 hari, saya hari-hari saya rasa tak okay, emotional saya selalu imbalance, saya rasa saya perlu talk to someone and seek for help lah. Saya rasa ada benda yang tak kena. You dah ada awareness tadi kan, so go and ask for help. Okay, so ask for help ni of course daripada professional. Dan ada sebenarnya banyak ruangan-ruangan sebenarnya yang ada khidmat services yang ada di Malaysia yang disediakan, ramai yang tidak ada keberanian sebenarnya untuk pergi dan dapatkan bantuan. Seterusnya adalah listen without judgment. Ini akan sangat membantu sekiranya anda berhadapan dengan sesiapa sahaja yang cuba berkongsi, cuba nak cerita sesuatu kepada anda. So you listen without judgment. So penerimaan tanpa syarat. So you dengar saja. Kadang-kadang setengah individu ni dia nak you dengar saja. So bila ada orang mendengar, dia rasa kurang beban yang dia tanggung. Tapi ada setengah individu dia bila dia berkongsi, dia sebenarnya nak dapatkan pandangan ataupun nak dapatkan idea dan cadangan. So tidak salah untuk anda go through dalam proses mendengar, dalam proses exploration itu bersama-sama supaya anda dapat figure out apakah jalan solusi yang sebenarnya boleh dilakukan. Okay, dan yang terakhir sekali, know where to seek help. Maknanya kalau tadi anda rasa tak mampu nak handle that situation, contoh anda baru saja dengar case di mana kawan anda baru sahaja go through a very bad experience ataupun very traumatic experience, dia mungkin baru sahaja sexually harassed by someone yang dia trust contohnya. Tapi anda panik, tak tahu macam mana nak bantu. So janganlah anda pun tiba-tiba dapat panic attack. Maknanya macam dia jadi snowball effect pula. Lepas tu bila anda share kat kawan nombor 3, nombor 4, tiba-tiba mereka pun alami keadaan yang sama. It shouldn't be that way. So dengar dengan tenang saja. Kalau anda tahu itu adalah di luar kemampuan dan batasan anda, it's okay, go and talk to someone professional ataupun go and talk to someone yang much more older, yang you betul-betul trust kan. Maybe kalau ni bercakap tentang setting sekolah, go and talk to your teacher. Kalau bercakap tentang setting university, go and talk to probably your counsellor.
So ini adalah situasi yang mana saya nak kongsikan kepada anda semua. Let's talk, remember this, okay? Cara anda dapat, mungkin nak screenshot pun boleh, saya tak ada masalah, saya izinkan, silakan boleh tag saya, kemudian pastikan kawan-kawan anda juga dapat mesej yang sama. Penekanan perlu diberikan sebenarnya kepada promosi kesihatan mental. Macam saya katakan tadi, pasal awareness, pasal spread about the understanding what mental health is all about. Ianya adalah melibatkan proses sepanjang hayat sebenarnya. Yang mana promosi kesihatan mental ini diperlukan pelibatan semua pihak. Dan macam saya katakan ni bukan sahaja sektor kerajaan dan swasta, tetapi anda sebagai part of the community, ianya adalah sangat-sangat bermanfaat kalau anda dapat kongsikan kepada lebih ramai daripada lagi orang. Supaya mereka yang melalui waktu-waktu sukar ini, mereka tidak rasa yang mereka bersendirian sebenarnya. Jadi antara contoh yang boleh dibuat adalah intervensi awal kanak-kanak. Ini lebih kepada sebenarnya usaha daripada pihak kerajaan. Contohnya, katakanlah tadi daripada bukti kajian survey NHMS Kementerian Kesihatan Malaysia tadi katakan bahawa kategori keluarga B40 rata-rata mengalami ramai anak-anaknya mempunyai isu kemurungan tadi kan, sekitar umur 10-15 tahun. Itu antara range usia yang ramai mengalami situasi itu. Jadi intervensi perlu dilakukan pada awal. Malahan ketika bayi masih lagi berada, janin masih lagi berada dalam kandungan para ibu, mungkin perlunya usaha untuk turun padang memberikan suplemen ataupun ubat-ubat kesihatan ataupun apa sahaja cara untuk membantu para ibu ini supaya proses mereka di dalam proses kandungan anak yang berada di dalam kandungan itu pun dia dapat jaga dari awal lagi, maknanya sihat dari awal lagi. Maknanya ibunya dari segi emosi juga stabil, tidak terganggu dan sebagainya, sihat secara fizikal. Itu amat penting, amat mustahak. Seterusnya, sokongan kepada kanak-kanak dan remaja. Ini perlu dan sangat-sangat mustahak. Sebagai contoh di sekolah, sebagai contoh di universiti dan sebagainya, sokongan perlu make visible to them. Maknanya kita kena pastikan bahawa mereka tahu ke mana mereka nak pergi, apa yang mereka boleh dapatkan, servis-servis contohnya kaunseling, mungkin konsultasi dan sebagainya. Program pengukuhan ekonomi dan golongan wanita, sebagai contoh antara usaha yang dilakukan oleh industri kecil sederhana ataupun Amanah Ikhtiar Malaysia yang mana dibantu ekonomi para golongan wanita khususnya ibu tunggal yang mungkin mengalami kesukaran untuk proses membesarkan anak-anak, menjaga anak-anak dan sebagainya. Maknanya ekonomi, financialnya got impacted dan sebagainya. So amat penting untuk secara keseluruhannya dibantu mereka ini. Tadi saya skip berkenaan kanak-kanak remaja, saya rasa saya kena patah balik untuk bercakap tentang stigma pada hari ini. Hari ini masih lagi ramai masyarakat di luar sana yang mempunyai stereotip yang tertentu kepada kaunselor yang available contohnya di sekolah. Mereka merasakan bahawa mereka tidak selamat untuk berkongsi dengan kaunselor-kaunselor mereka kerana mereka merasakan bahawa nanti apa yang mereka kongsikan mereka akan dijudge, mereka akan cerita itu akan sampai kepada guru-guru lain atau pelajar-pelajar lain, jadi mereka rasa tak selamat dan mereka tidak dapatkan bantuan. Walhal sebenarnya kita harus sedar hakikat bahawa kenapa terma yang diguna pakai untuk perjawatan kaunselor di sekolah dipanggil sebagai guru bimbingan dan kaunseling, kerana kategori usia mereka yang berada di sekolah adalah kategori bawah umur dan mereka ini hakikatnya memerlukan bimbingan dan bukan sahaja kaunseling sebagaimana yang diterima oleh golongan dewasa yang berada di organisasi yang lain. Jadi mereka ni perlu dibimbing. Jadi contoh kalau kata dia datang dan melaporkan kepada gurunya, mungkin dia sexual harass ataupun dicabul oleh ahli keluarganya. Pastinya takkan cikgu hanya akan mendiamkan diri saja dan hanya mendengar. Dan itu saja. Tidak. Pastinya para guru tersebut perlu membantu pelajar tersebut daripada awal hingga akhir selesai kes. Maknanya perlu mendapatkan bantuan. Okay? Akan melibatkan pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat dan sebagainya. Jadi ini adalah hakikat yang ramai orang yang tidak sedar. Dia merasakan bahawa kalau dia share saja kepada kaunselor, kaunselor hanya akan jadi parrot yang akan mendengar dan angguk. Ya, seterusnya, okey, saya faham. Hakikatnya tidak begitu. Jadi proses kaunseling hari ini, Amin perkhidmatan kaunseling itu masih lagi mengalami ada stigma ke atas para kaunselor ini. Dan sedarlah hakikat bahawasanya kaunselor-kaunselor yang ada di Malaysia pada hari ini, mereka ini perlu berdaftar dan telah pun ditambah baik dari segi mereka harus renew license mereka dan yang mereka perlu pastikan mereka ni ada mata CPD, maknanya performance mereka dari segi mereka aktif untuk menghadiri program-program
perkembangan kaunseling dan sebagainya, pengukuhan ilmu dan sebagainya. Jadi anda harus tahu bahawa semua kaunselor-kaunselor yang berada di Malaysia hari ini, mereka ini telah ditauliahkan. Mereka perlu mendapat lesen bagi praktis counselling mereka di mana-mana pun setting yang mereka nak lakukan. Jadi dunia hari ini dah berubah, dah jauh lebih maju dan semoga dengan input-input yang diberikan oleh komuniti, oleh masyarakat dan juga idea-idea yang bernas, kita dapat tambah baik lagi perkhidmatan ini dan supaya kaunselor yang ada di Malaysia pada hari ini juga jauh lebih kompeten daripada yang sedia ada pada hari ini. Okey, baik. Saya ingin teruskan kepada perkongsian saya kerana masa semakin mencemburui kita. Ini adalah antara informasi yang saya nak kongsikan. Ada 1,001 klinik kesihatan di peringkat primer, kemudian ada 4 institusi mental ada di Malaysia, 66 hospital KKM dan 28 pusat kesihatan mental masyarakat mentari di seluruh negara. Jadi kalau kata ini adalah contoh situasi yang saya boleh gambarkan. Kalau katanya anda datang daripada setting mungkin tempat kerja ataupun universiti ataupun sekolah, akan ada kaunselor yang dapat bantu anda. Namun ketika anda menjalani sesi, mungkin anda merasakan keadaan anda, mungkin anda tak menjalani sesi kaunseling secara biasa sebab anda rasa macam ada some part of yourself yang you rasa you kena get some diagnose from psychiatrist ataupun doktor, psychologist. Jadi apa yang boleh anda lakukan, anda atas rekomendasi daripada kaunselor juga, mereka akan refer anda kepada klinik. So bila anda pergi ke klinik, doktor akan buat check up dan juga doktor akan bantu anda dalam proses itu dan akan ada referral letter yang boleh anda bawa pergi ke hospital bagi mendapatkan rawatan di hospital-hospital. Namun walau bagaimanapun, ada di antara hospital di Malaysia yang anda boleh walk in saja untuk dapatkan bantuan juga. So tidak ada isu dan masalah. Seterusnya, intervensi kesihatan mental. Ini saya nak sentuh mengenai hasil usaha daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia KKM telah bergabung berusaha bersama-sama dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, KPW, KM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan terakhir sekali Kementerian Belia dan Sukan, yang mana dalam usaha ini untuk cuba menjadikan snowball effect yang jauh lebih besar untuk memberi kesedaran kepada umum, untuk memberi bantuan dan juga educate our society supaya mereka akan sentiasa sedar bahawa kesihatan mental ini perlu untuk mereka tangani, perlu mereka untuk jaga dan pelihara. Contohnya KKM sudah mengambil inisiatif mengemukakan permohonan peruntukan untuk pelaksanaan program kesihatan mental, pencegahan kesedaran dan keganasan serta penyalahgunaan substan sebanyak 24 juta diluluskan semasa pembentangan Belanjawan 2021 pada tahun ini. Terima kasih saya ucapkan di atas usaha ini. Dan seterusnya adalah perkhidmatan kaunseling psikologi diberikan seramai 148 pegawai psikologi kaunseling KKM yang terlatih. Ini yang saya percaya bahawa database ini adalah database di bawah KKM. Kalau di bawah Lembaga Kaunseling Malaysia jauh lagi lebih banyak daripada itu. Dan seterusnya terdapat tambahan 200 pegawai psikologi kaunseling ditempatkan di daerah seluruh Malaysia bagi mengukuhkan perkhidmatan berkenaan kesihatan mental. Dan juga saya ingin kongsikan bahawa ada program-program yang dianjurkan, sebagai contoh program Minda Sihat Sekolah dilaksanakan bersama dengan KPM di 2,440 sekolah dan menengah dan 7,380 sekolah rendah. Maknanya pendedahan yang jauh lebih awal hari ini telah mula dilakukan. Berbanding dengan dulu masa kita sekolah, saya rasa pada ketika usia saya 2019-90-an dan sebagainya, saya tak rasa saya pernah dengar berkenaan dengan kesihatan mental. Saya tak pernah dengar tentang bagaimana belajar nak menangani stres anda. Sebab daripada stres, kalau anda tidak kawal, lama-lama tahap kesihatan mental tu terjejas, mula makin kronik dan serius, dia mula akan jadi penyakit mental. Saya tak ada kesedaran itu dulu. Dan saya juga tidak tahu bahawa betapa besarnya sebenarnya peranan guru kaunselor di sekolah. Kita tidak ada kesedaran itu dahulu, tapi hari ini dah berbeza. Seterusnya, program PEARL contohnya adalah program ekspresi anak remaja lestari yang fokuskan kemahiran daya tindak tahan resilient dalam kalangan pelajar bagi menangani masalah seperti buli, tingkah laku berisiko. Sebab hari ini dunia semakin mencabar, ramai orang hari ini walaupun dunia sudah pun cukup ganas dan kejam, mereka masih lagi nak menjadi sebahagian daripada keganasan itu. Jadi apa yang berlaku adalah program-program Supami ini dapat bantu untuk tambah baik cara seorang individu itu coping ataupun menjadi daya tahan atau resilient yang jauh lebih tinggi. Sebab ramai orang katakan bahawa generasi hari ini lembik, generasi hari ini tak kuat mental, cepat koyak. Yang mana saya rasakan bahawa ianya agak tidak adil apabila kita membuat perbandingan dulu generasi baby boomers, generasi X berbandingan generasi Y, generasi Z, generasi Alpha dan sebagainya. Tidak adil kerana setiap generasi mengalami
ujian yang tersendiri. Kalau generasi dulu mungkin mengalami cabaran, mungkin zaman Jepun datang menyerang, ataupun zaman Portugis, atau zaman krisis ekonomi mungkin 1998 dan sebagainya. Jadi generasi hari ini pula cabaran mereka berbeza dan berlainan. Sebagai contoh, ramai yang mula mengatakan apa masalah, kenapa tak boleh nak duduk diam di rumah ketika PKP. You duduk sajalah rumah, stay at home. Kenapa tak boleh nak duduk diam sangat ni? Kenapa mempersoalkan? Kenapa melanggar undang-undang dan sebagainya? Kenapa tak boleh nak attend kelas online? Simple je, you klik saja online. Boleh online mah. Contoh. Hakikatnya kita tidak menjadi empati kepada ramai orang di luar sana kerana kita tidak sedar hakikat bahawa isi rumah setiap orang berbeza. Anda bayangkan kalau setengah individu yang dia sentiasa mahu lari dari rumah dia kerana isi rumahnya yang contoh bapanya sering menjadi ganas dan juga keganasan rumah tangga berlaku di rumahnya. Dia melihat setiap hari bagaimana adik-adiknya ataupun ibunya atau dirinya sendiri dipukul contoh. Jadi bagaimana dia nak bertahan hidup di rumah? Isi rumah setiap orang tidak sama. Ada setengah orang di rumahnya tidak ada makanan pun, sumber untuk mereka meneruskan kehidupan. Bayangkan kalau mereka harus kerja setiap hari, kerja dapat duit baru boleh makan. Jadi kalau kita tidak cuba menyalami dan mendalami, maka kita tidak akan faham. Dan ramai orang yang mempersoalkan, kenapa tiba-tiba talian sokongan psikososial meningkat tiba-tiba ketika pandemik ini? What's wrong? Enjoy sajalah, just play TikTok, main Instagram, social media, tengok movie, Netflix and chill, that's all. Kenapa nak rasa tertekan dengan dunia ni? Ni mesti tak kuat iman, ni mesti tak sembahyang dan sebagainya. Hakikatnya hadirin dan hadirat sekalian, sekali lagi saya katakan bahawa selain daripada isi rumah tak sama, setiap manusia juga berbeza. Latar belakang mereka, bagaimana environment mereka, bagaimana tahap pendidikan mereka, itu semua memainkan peranan dan impak kepada diri mereka. Maknanya bila berlaku krisis, kesannya berbeza-beza. Ada orang krisis terjadi, dia anggap seolah-olah my world already ended. Contoh, ada setengah orang tak apalah, relax, chill, layan je. Jadi again, what I'm trying to say dan tegaskan dekat sini, kita semua tidak sama. Dan dunia hari ini sudah cukup mencabar, janganlah kita menjadi alasan mengapa dunia ini bertambah lagi mencabar. Baik, kemudian seterusnya ada program-program yang diadakan di Institut Pengajian Tinggi dan kolaborasi yang dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Masyarakat dan program-program yang dianjurkan ini tak lain yang tak bukan kerjasama juga dengan JKM untuk membantu komuniti kita. Okay, ini adalah yang ingin saya kongsikan sebelum saya meneruskan yang terakhir sekali, iaitu saya ada video yang saya nak kongsikan. Kesihatan mental yang terkadang terjejas adalah sebuah kebahagiaan yang tertangguh. Jadi jangan pernah rasa yang saya ni, hidup saya betapa miserable-nya lah kan. Bukan soal ketidaksempurnaan, apatah lagi kegagalan, kerana ini bukan sebuah permainan tetapi perjuangan. Dia mengenai perjalanannya, bukan destinasinya. Kerana cepat atau lambat, sampai atau sesat, anda pasti akan tiba juga di sana nanti. Sebuah tempat lengkap dengan rasa yang dipanggil bahagia. Baik. Saya ingin serahkan kembali kepada Encik Nabil. Encik Nabil boleh tak mainkan video pendek yang saya dah share sebentar tadi? Silakan. Boleh saudara Tika Jani. Saya akan share video. Okay, alright. Wait Terima kasih.
Alright. Oh, okay.
dengan kongsi dengan video tersebut. Okey, baik. Sebenarnya kalaulah anda perhatikan daripada awal video tersebut, sebenarnya Ronan dia dah pun bagi here and there cue ataupun signal yang dia tak okey, dan juga signal yang mana dia sebenarnya dalam proses nak harm diri dia. Kalau siapa-siapa perasan tadi, bagaimana apabila dia hidup, dia hanya isolate diri. Maknanya dia tak ada kawan, dia terasing, kemudian dia dibuli. Dan masa yang sama dia masuk kelas lambat. Bayangkan kalaulah gurunya yang nampak tadi sempat, cikgu pendidikan jasmani tadi kan, sempat untuk cakap dengan dia, the gym teacher tanya, what's wrong with you? Kenapa lambat? Is everything okay? Kalau dia tanya satu soalan sebaris ayat yang mudah itu, saya percaya bahawa sebenarnya Ronan masih lagi boleh diselamatkan. Kemudian dalam masa yang sama seterusnya, perasan tak bahawa Ronan dia sempat ambil tali skipping rope daripada gym class dia, sebenarnya dia simpan dan bawa masuk ke dalam beg dia. Dan Ronan tak ada kawan. The only kawan yang dia ada tadi adalah burung tadi yang makan bersama dengan dia tadi. Dan dia sebenarnya sempat untuk bawa burung tersebut masuk dalam beg dia. Tapi apa yang berlaku, dia dibuli dan begnya dicampak-campak di atas bas. Dan kalaulah tiada orang yang mengganggu di ketika itu, saya percaya bahawa kawan dia masih hidup lagi. Maknanya burung tu masih ada lagi bersama dengan dia. Maknanya dia ada teman, dia tak rasa bahawa dia such a loner and loser. Dan kalaulah orang tua yang nampak tadi dalam bas, pemandu bas tersebut sempat untuk berhentikan bas dan marah semua kanak-kanak yang membuli Ronan, saya percaya Ronan masih lagi boleh diselamatkan. Dan saya melihat bahawa ibunya yang sedang menunggu di rumah, dia tiba-tiba tengok anaknya tak turun daripada bas jalan terus. Jadi manggil-manggil dari jauh, dia nampak akhirnya Ronan dah pun mengambil tindakan untuk self-harm dan meninggalkan dunia ini. Yang mana Ronan sebenarnya masih lagi boleh diselamatkan. Dan saya percaya sebenarnya cue dan signal ini pastinya telah lama ditunjukkan. Sebab takkan baru sekali dan pertama yang terjadi, terus Ronan give up. Maknanya benda dah jadi bertahun-tahun. Dan awalnya dia rasa dia masih ada lagi self value. Bila orang cakap tadi, go Ronan, run Ronan, dia rasa dia mampu. Tapi tiba-tiba kerana dia ingat dia dah okay, dia ingat that I'm fine, that I can go through this. However, berlaku satu bentuk ujian, tiba-tiba dia terjatuh kerana dibuli dan dikenakan oleh kawannya, dan dia jatuh dan terus hilang, shattered all the build trust yang dia dah mula build balik tadi kan. So what I'm trying to say kat sini adalah proses perjalanan seorang individu itu untuk tiba-tiba dia mengalami penyakit mental adalah tidak semudah tiba-tiba saja dia alami. Kerana faktornya boleh jadi nature dan nurture. Bila saya cakap nature, maknanya mungkin dia lahir ada faktor genetik yang terjadi dan dia terbawa inherit. Ataupun bila kita katakan faktor nature, maknanya persekitaran ataupun keadaan yang menekan dan sebagainya yang membentuk individu itu hingga dia menjadi mengalami sakit mental. Tapi when it comes to kita cakap tentang kesihatan mental ini tadi, selagi mana kita mampu menjaga dan selagi mana kita mampu memastikan tahap kesihatan mental kita berada di tahap optimum, maknanya kita sejahtera, kita mampu berfungsi dengan normal seperti biasa, masih boleh lagi pergi kerja, pergi ke kelas, boleh makan, boleh tidur dan sebagainya. Selagi mana kita mampu untuk jaga dan pelihara itu, silalah lakukan yang terbaik untuk memelihara. Tapi akan ada waktu-waktu ketika yang tiba-tiba akan kita alami krisis ataupun emosi kita tak stabil ataupun ujian-ujian datang. Tak mengapa, it's okay not to feel tak okay, tak apa, it's okay. It's okay to feel that way kerana ini juga akan berlalu. Ini juga akan pergi meninggalkan kita. Kerana setiap orang akan mengalami isu dan masalah, yang membezakan kita adalah bagaimana kita menangani isu dan permasalahan dalam hidup kita. So don't afraid to talk, because let's talk is one of the way. Kalau anda tanya macam mana kita nak tangani, so let's talk about it. So apa yang kita sedang buat hari ini juga adalah kita sedang let's talk, and diharapkan sesi perkongsian hari ini akan bermanfaat kepada semua dan dapat anda sebarkan kepada lebih ramai orang lagi. Yes, ambil tahu, ambil peduli, Cakna, bukan saja tentang orang lain, diri sendiri. Let's make sure our mental health. That's all. Terima kasih. Serahkan kembali kepada Encik Nabil. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudari Atika di atas perkongsian yang sangat-sangat baik dan sangat-sangat komprehensif mengenai kesihatan mental, khususnya berkenaan dengan anak muda yang sekarang ini terkesan dan sebagainya. Tapi sebelum itu saudari Atika, jadi kita ada beberapa soalan. Okay, kita ada beberapa soalan lah, okay, yang saya dapat daripada yang kita collect during Q&A kita buka di IG, di Instagram BNYV Kuala Lumpur.
Which is salah satu yang saya tertarik lah, okay, nak tanya kepada saudari Atika Jani adalah, what do you think of the law in Malaysia that penalise the people who tried to commit suicidal? I don't think it's unfair. So apa pandangan saudari Atika mengenai perkara ini? Dipersilakan. Okay, thank you very much for the question. I really appreciate it. Saya ucapkan terima kasih dan salam penghargaan saya kepada yang menanyakan soalan tersebut. Nanti please DM saya supaya saya nak say personally thank you to you kerana tajuk ini sangat dekat dengan saya kerana ini merupakan tajuk research paper saya untuk saya punya Master of Criminal Justice. My research paper entitled Legal Analysis on Attempted Suicide in Malaysia, which is kita berfokus dan kita mengkaji Penal Code 309. Yang mana ini adalah situasi di mana mereka yang attempted suicide akan dihukum kalau mengikut our law, yang mana those people yang ada potential untuk sama ada mereka dipenjarakan atau mereka perlu membayar denda. Jadi sangat bersetuju kerana instead of kita punish kerana individu yang menggantung diri, contohnya cubaan nak mengharm diri mereka, mereka ini sudah mengalami permasalahan dalam hidup. Mereka sudah tersakiti what I'm trying to say is mereka is not okay kan keadaan mereka pada ketika itu. Dan kita tambah pula dengan kita tak cuba bantu tapi kita cuba tambah lagi bebanan kehidupan dalam hidup mereka. Contoh ada setengah orang, contohnya ada kes yang terjadi. Ada seorang lelaki yang cuba terjun daripada Pulau Penang Bridge atas faktor kerana dia mengalami masalah ekonomi atau keuangan. Jadi disebabkan itu dia ambil tindakan untuk harm diri dia ataupun dia nak cuba bunuh diri. Jadi apa yang berlaku adalah adakah ianya adil? Bayangkan permasalahan-permasalahan yang terjadi ini antara faktornya kerana mereka ini selain daripada tekanan hidup yang melampau, antara faktor mungkin kerana isu perhubungan ataupun isu dicabul ataupun mereka mengalami isu-isu penyakit mental yang lain ataupun mereka masalah financial difficulty dan sebagainya. Bayangkan kita nak tambah pula bebanan mereka. Instead of punishment, these people, they need treatment. Alright? So mereka memerlukan rawatan. Jadi saya mengharapkan agar pusat-pusat rehabilitasi ataupun pusat-pusat rawatan ini make available for them untuk individu yang dikenakan tindakan hasil daripada Penal Code 309 ini. Jadi pastinya saya amat tidak bersetuju dan saya menggesa dan saya berharap agar pihak kerajaan dapat berbuat sesuatu dan semoga landscape di Malaysia pada hari ini apabila kita bercakap tentang kesihatan mental atau penyakit mental, ianya tidak lagi setabu pada hari ini. Saya menyeru dan saya mengharap, saya menggesa pihak kerajaan untuk berbuat sesuatu agar keadaan akan jauh lebih baik daripada hari ini. Kerana mereka ini pastinya memerlukan bantuan. Mereka takut nak berbicara tentang mereka tidak sihat kerana mereka takut mereka akan dijudge. Mereka takut mereka akan dihukum. Makanya kita perlu padamkan ketakutan mereka. Mereka perlu diberi keyakinan dan juga diberi perasaan selesa dan juga nyaman supaya mereka dapat berkongsi dan tampil ke hadapan. Jadi itu adalah feedback daripada saya. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada saudari Atika Jani di atas jawapan tersebut. Untuk pengetahuan kepada para penonton, adalah saudari Atika Jani adalah merupakan pelajar undang-undang di UM, betul? Yeah, my master is in criminal justice from the UM. Yes, terima kasih. Master. Yeah. So it's very interesting because saudari Atika Jani sangat memberikan input yang cukup banyak dan juga saya rasa tersentuh apabila melihat fakta-fakta tersebut dibintangkan pada malam ini, dikongsikan kepada para penonton untuk melihat betapa pentingnya kesihatan mental dan perlu untuk mendapatkan bantuan. Jadi mereka yang menonton pada malam ini, kalau ingin, kita minta maaf kita tidak mempunyai banyak masa. Jadi pada penonton pada malam ini yang perlukan, hello? Okey, terputus. Okey. Yang perlukan khidmat nasihat kaunseling dan sebagainya, bolehlah singgah ke IG saudari Atika Jani. So which is type Atika Jani, insyaAllah akan keluar, betul saudari Atika? Betul. Yeah. Yes. Well, okay, yeah, alright. Jadi saya ada last slide saya, boleh mereka tengok. Ya, okay, wait saya akan tunjuk sekali. Okay, which is at Elias Atika Jani di Instagram. Jadi siapa-siapa yang berminat boleh follow dan boleh bertanya lagi lanjut ataupun ingin apa-apalah
InsyaAllah Saudi Atika Jani boleh membantu. Okey, jadi sebelum kita menghabiskan sesi Let's Chat siri pertama yang dengan tajuk anak muda dan kesihatan mental, saya ingin mempromosi kembali untuk bagi siapa-siapa anak muda yang ingin menyertai Barisan National Youth Volunteer Kuala Lumpur dan ingin berkhidmat untuk apa orang kata ingin melakukan volunteerism di sekitar Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan dan Putrajaya, boleh mendaftar dan kita ada letakkan link, kita ada pin top in the comment. So siapa-siapa yang ingin apa orang kata bersama-sama dengan BNYBKL bolehlah mendaftar di link tersebut. InsyaAllah kita akan buat lagi pelbagai aktiviti pada akhir tahun ini dan juga kita akan pada tahun depan. Jadi terima kasih banyak kepada Saudi Atikah di atas informasi yang cukup komprehensif dan cukup saya sangat dan ramai orang tersentuh. Kita tengok komen-komen yang positif. Ya, Cik Atikah Jani sangat positif dan suka membantu. So which is feedback yang sangat positif. Ya, dan insyaAllah kita punya live ini kita akan save di Facebook page BNYBKL dan siapa-siapa yang ingin melihat kembali apa yang Saudi Atikah Jani bercerita yang tidak sempat, yang mungkin dia tengah-tengah tak tahu apa ide awalnya, jadi boleh tengok balik video ini kerana video ini direkod dan insyaAllah boleh kata Saudi Atikah Jani, siapa-siapa yang nak screenshot ke dia punya slide boleh berbuat demikian sebagai kita mengambil tahu dan juga kalau ada apa-apa masalah bolehlah mendapatkan info daripada slide-slide tersebut. Okey, jadinya itu saja kita pada malam ini. Malam pun sudah makin lewat 10.42. Okey, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Atikah Jani kerana memberikan masa peluang kepada BNYBKL untuk menjadi tetamu jemputan pada malam ini. Jadi insyaAllah nanti akan datang kalau kita ada lagi next siri, kami akan menjemput Saudara Atikah Jani lagi insyaAllah berkaitan dengan isu yang lain juga insyaAllah. Okey, dengan itu saya sudahi live kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.